Assalamualaikum. Hey, terima kasih kepada anda yang terus menyaksikan live kita dari Facebook di ASNB ini. Jadi kepada anda boleh follow dan tentunya bersama-sama dengan saya Tiba Zio Taizo Zender untuk petang ni akan bersama-sama dengan anda tentunya harian terakhir kita di Festa Labo PNB at Home. Okey, untuk petang ni dan juga paling istimewa saya juga akan bersama-sama dengan Puan Siti Norila Samsul Bahari ASNB iaitu Ketua Jabatan Unit Holders Communication and Financial Education ASNB. Puan, saya nak panggil Puan Siti ataupun Puan Nori ke atau Puan Norila? Puan Nori. Puan Nori. Okey. Dan juga terima kasih kepada anda yang sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada petang ini dalam program Live Festa Labor PNB at Home yang dibawakan oleh Amanah Saham Nasional Berhad untuk anda semua. Okey, dan ini merupakan hari yang terakhir kita berada dekat sini kerana kita dah pun bermula sejak hari Jumaat yang lalu kan, Puan? Okey, Puan. Dan tentunya ramai juga yang nak tahu tentang ASB ni kan. Macam saya sendiri, walaupun saya ni dah lama, dah pernah ada dulu tabungan dalam Tinting ya Puan, betul? Tinting betul lah. Akaun remaja kita akaun remaja, saya pernah remaja Puan. Tapi masih nampak remaja? Masih nampak, orang kata masih terletak lagi lah. Okey Puan, kita nak bercerita tentang ASB ni. Kita jangan muasa, kita jangan cerita tentang banyak benda, tetapi ramai juga yang tak tahu sebenarnya ASB ni apa? Apa istimewanya ASB ni? Kenapa kita perlu melabur dalam ASB Puan? Okey. Okey, Taizo, ASB Amanah Saham Putra, dia adalah satu unit amanah. Unit amanah ya. Okay. So kalau untuk pengetahuan semua, ASB ni unit amanah yang harganya tetap. Maknanya bila kita masuk duit, dia selalu bila kita berurusan dengan mengenai unit amanah, dia transaksinya dalam bentuk unit. So satu unit RM1 ya. So dia ala-ala macam kita simpan duit di bank kan, kita Betul. letak RM10, duit kita RM10 aja kat situ. So sama juga macam SB, tapi instrumen dia ialah unit amanah. Unit amanah tu kalau orang putih kata, orang kata unit trust. Okay. Kalau ikutkan kebiasaan unit trust di luar selain dari ASB dan unit amanah yang seperti ASB yang berharga tetap di PNB ni, unit amanah yang lain semuanya berharga berubah. Okay. Maknanya tiap-tiap hari dia ada turun naik mengikut nilai aset bersih dia. Betul. Tapi ASB ni, ASB 2, ASB 3 dan juga Amanah Saham Malaysia yang ada di ASNB ni, dia berharga tetap. Okay. So inilah kelebihan dia. So kalau orang nak tahu apa tu unit amanah. Okay, bila Puan sebut tadi pasal ASB 1, ASB 2, apa beza sebenarnya? Okey, dia adalah dana yang berbeza. Okey, dia ciri-ciri dia unit amanah dia sama, berharga tetap, tapi macam unit amanah ASB sahaja, dana dia berapa banyak duit yang orang boleh melabur, PNB boleh terima, dia tiada had. So tetapi individu dia ada had. Betul. Tapi berapa ratus ribu? 200,000 duit sendiri, tapi jumlah tu boleh bertambah mengikut dividen dan bonus sejak dia buka akaun berapa dia dah terima. So maknanya kalau hari ini Taizo tadi saya dah kata buka akaun lah, betul, katakan betul. 200,000, okey, maximum at the moment 200,000. Tetapi Taizo biar je duit tu 200,000, tak buat apa, tak keluar, so dividen dan bonus katalah Taizo dah dapat 20,000. So kalau maknanya dah 220,000 kan. So kalaulah Taizo keluarkan duit tu, kata nak guna beli rumah ke beli apa, Taizo dah boleh masuk balik 220,000. So initial deposit, your own money, duit you sendiri 200,000. Tapi jumlah ni akan bertambah mengikut dividen dan bonus yang Taizo terima selama-lama buka akaun tu. Okey, siapakah sebenarnya boleh melabur dalam ASB ni? Umurnya berapa? Macam mana status dia? Kadang-kadang ada yang tak tahu kan? Kadang-kadang macam mana? Lagi satu, tempat nak buka ASB ni di mana? Bank ke ataupun di mana? Macam mana Puan? Okey. Semua Bumi Putra boleh buka ASB ni. Dia terbuka kepada semua Bumi Putra. Okay. Untuk buka akaun sikit je modal dia RM10 saja. Bermula, okey. RM10 saja dan kita boleh buka online melalui MySNB ataupun kita boleh pergi ke ejen-ejen ASNB. Maknanya ejen-ejen bank. Kita tak ada ejen individu. Okay. Kita jangan kata saya ni ejen SNB individu, tidak. Betul. Kena pergi ke
cawangan-cawangan bank yang menjadi ejen SMB seperti Maybank, CIMB, RHB, Pejabat Pos, banyak lagi macam Hong Leong Bank, Bank BSN dan sebagainya. So kita boleh buka di mana-mana walaupun kita tak ada akaun bank di bank tu, tapi sebagai ejen SMB kita boleh buka ASMB dengan hanya RM10. RM10. Lepas tu bila kita dah buka akaun ASB tu, kalau kita nak masuk RM1 pun boleh, kita boleh tambah. Tak ada masalah? Tak ada masalah. Pergi ke kaunter ke ataupun boleh back in ke atau macam mana? Kita boleh online pergi ke kaunter dan Mhm. kita juga boleh buat online. Okey. Tapi kalau di online kita boleh gunakan online di bank macam Betul. M2U ke apa, ataupun kita boleh masukkan duit di melalui MySNB. Okey. Tapi dia mengikut kalau di MySNB kita nak masuk duit tu kita nak buat macam ad hoc, macam sekali nak masuk sekurang-kurangnya RM100. Okey. Tapi kita ada ciri-ciri lain, kita boleh masuk duit lah. Senang sangat lah. Okey, kalau pengeluaran pula macam mana? Minimum pengeluaran macam mana? Kalau masuk tadi RM1, kalau pengeluaran berapa pula? Sebenarnya berapa banyak duit dalam tu ada, Boleh keluar? kita boleh keluar. Kalau minimum kita nak keluar RM1 pun boleh? RM1 Ha-ha. boleh? Boleh kan? Sebab kadang-kadang bila, Tapi jarang bila waktu orang nak terdesak keluar tu RM1 tak, kan. Puan Nori, kadang-kadang tu bila kita nak top up Puan Nori. Kita boleh. top up kredit Oh, kita top punya up kadang-kadang kredit. biasalah budak-budak kan kalau dah masuk. Okey, so awak umur berapa? 1 tahun atau umur 12 tahun? Lahir je. Lahir-lahir boleh terus Baby masuk. je lahir mestilah ada surat beranak dulu. Okey, Dah register nama, dah ada my card ke Warga negara Malaysia? warga negara Malaysia. Okey. Lahir je kita patutnya terus pergi ejen buka akaun ASB untuk anak ni. Okey. So gunakan ASB ni sebagai tabungan dia kalau datang kan, kalau baru lahir kan Betul, dapat betul. duit Betul. nenek bagi, orang bagi buat kenduri apa, nanti dapat duit raya, kita tabungkan dalam tu. Sebab mungkin ada juga ibu bapa yang tak perasan tentang bahawa kanak-kanak yang baru lahir juga berhak untuk buat pelaburan di ASB, kerana biasanya kadang-kadang tu ada juga ibu bapa yang dia awal-awal lagi dia lebih beli insurans dulu. Beli insurans dari dalam kandungan kan, dia dah beli insurans untuk memastikan itu dari segi insurans. Tetapi rupanya untuk ASB pun boleh juga, tapi bukan dalam kandungan kan. Dia Belum. selepas lahir. Ya. Selepas dah ada surat beranak baru boleh. Okey. Kadang-kadang mungkin ada yang tak tahu, tapi lepas ni mungkin ada ibu bapa yang sekarang ni sedang mengandung sudah mula berkira-kira untuk buat pelaburan untuk anak yang bakal dilahirkan nanti kan, insya-Allah. Dan juga kalau bercakap tentang pengeluaran kan. Okey, kita kadang-kadang tu bila kita masuk duit, kadang-kadang kita nak tahu pengeluaran dia macam mana kan. Tadi puan dah kata kita boleh buka bank, buka akaun di Maybank, di banyak-banyak bank kan. Tetapi kalau pengeluaran pula boleh di tempat yang sama juga. Sama. Tak apa, katakan Taizo buka akaun hari Okey. ni dekat Pejabat Pos. Betul. Tu besok nak keluar duit, Okey. boleh je pergi mana-mana ejen. Tak semestinya kat mana Taizo buka akaun. Okey. So mana-mana boleh pergi bank mana-mana boleh buka Okey. akaun. Dan zaman sekarang zaman digital kan. Kalau dulu-dululah saya kalau pergi bank kan, kita kena bawa buku bank lah Puan Nori, kita kena bawa itulah, kena bawa IC dan sebagainya. Kalau kita nak buat pengeluaran ataupun kita nak mencarum ataupun kita nak buka akaun, apakah sebenarnya yang perlu kita bawa? Dokumen-dokumen penting tu. Kalau kita, kalau untuk kita, kalau dewasa, kalau dah 18 tahun ke atas, bawa IC je dengan ni. Cap jari. Jari, bawa jari okey. sama lah. Bawa jari sekali lah. Kita nak verify. Tapi kalau tak, biasanya kalau kanak-kanak pun guna cap jari kan. Kanak-kanak dia tak perlulah datang macam Okey. baby tadi baru lahir. Kita mak dia bawa surat beranak dan Okey. mak dia sebagai penjaga. Okey. Buka akaun on behalf untuk anak dia lah. Dan untuk ASB juga dia ada penama-penama ke Puan? Kalau apa-apa berlaku pada kita kan. Okey. Semua unit amanah kalau kita simpan duit dalam unit amanah di ASNB ni, kita tak ada penama Taizo. Okey. Kita ada satu dia panggil perkhidmatan pewarisan, dia panggil hibah amanah. Okey. Hibah amanah ni dia sangat mudah sebab hibah amanah ni kita boleh namakan penerima lah kita punya pelaburan setelah kita mati. Setelah kita mati. Sebelum kita mati dia masih hak kita. Tu semua. So sangat mudah lah. Okey, dan tentunya bila bercakap tentang ASB ni kan ramai yang nak tahu. Ramai yang sedang menyaksikan kita live sekarang ni di Facebook Amanah Saham Nasional Berhad. Terima kasih kerana sedang menyaksikan live bersama dengan Taizo Zender dan juga Puan Siti Norila Syamsul Bahari, iaitu Ketua Jabatan Unit Holders Communication and Financial Education ASNB. Ada juga yang nak tahu sebenarnya kan dalam masa kita sembang juga tentang ASB ni. Puan sebenarnya dah berapa puluh tahun dah dalam ASB ni?
Kerja di sini. Kerja di sini. Kadang-kadang ramai juga nak tahu kan. Puan tengok muka je, dengar suara je. Mesti nak tahu ni. Puan ni siapa? Begitu. Kita sembang-sembang. Macam saya, Taizo Zender, orang dah tahu saya kerja di kerja DJ radio. Macam Puan sendiri, kita berkenalan lah juga. Kadang-kadang tu benda-benda macam ni membuatkan orang rasa lebih dekat tau. Okey. Okay, saya mula bekerja di PNB ni sejak tahun 2006. 2006 lama So tu. dah dekat 14 tahun lah. 14 tahun. Sebelum tu di tempat lain lah. Sebelum ni saya bekerja di bank. Masa di bank pun saya tugas saya menjaga produk ASNB di bank. So saya sangat orang kata terbiasa dengan ASB. Berjiwa ASB. Okey. Jadi kepada anak-anak muda mungkin yang masih lagi belajar atau juga mungkin baru saja lepas universiti dan sebagainya kan. Sebenarnya bagaimana cara kita nak menggalakkan mereka ni? Permulaan RM10 Puan katakan. Tetapi kalau tiap-tiap bulan tu, kalau Puan lah kan, Puan sarankan berapa sepatutnya simpanan yang kita selain daripada RM1? RM1 tu memang kita boleh masuk bila-bila. Tapi untuk dalam jangka masa contohlah kan, mungkin 10 tahun. Okey, kalaulah saya melabur dalam RM200 ke RM300 sebulan, agak-agaknya berapa saya boleh dapat Puan? Dengan dia punya dividen, sebab yang terbaru dah pun keluar tentang dividen daripada ASB kan. Itu antara dividen yang tertinggi juga. Okey, sebab ramai juga nak tahu beza di antara kita melabur di ASB ni dan juga kita melabur ataupun kita simpan di simpanan fixed deposit dan sebagainya. Apa beza dia? Okey, kalau macam ni saya nak cerita sikit. Kalau student, kita tak kata kita nak melabur ni kena tunggu kerja. Betul. Tak perlu sebenarnya. Ya, macam saya ceritakan masa kita bersekolah, kita pun dapat duit belanja, duit belanja. So tak perlu kita habiskan duit kita kan. Betul. Tapi kita dah kata ni duit belanja, kita selagi ada duit kita kena habiskan. Betul. Sebenarnya kita boleh gunakan pelaburan ASB ni sebagai satu orang kata perbelanjaan. Okay. Tapi dia tak nampak apa-apa kan. Perbelanjaan berbentuk simpanan. Yes. Yeah. So that should be your first spending. Betul. Sebelum kita nak fikir nak beli apa, kita kena belanja untuk diri kita dulu dengan menyimpan. Okay. So kalau kita saya nak share dengan Taizo macam kata student, remaja kat universiti kan. Betul. Dia pun dapat allowance sebab saya buat untuk anak saya juga. So macam dia orang dapat allowance berapa-berapa. So apa saya buat, kata tiap-tiap bulan bagi mak RM100. Masuk duit RM100 dalam ASB. Kalau allowance you 800, kata ambil 100. Sebab cuba kita fikir, kalau kita tak paksa ataupun kita treat, macam saya dah kata, maksudnya perlu dimulakan dengan paksaan supaya orang melabur macam mana? Kena ajar, kena didik juga. Kita kena ajar, didik. Tak semestinya kita ada duit tu kita kena habis-habisan. Betul. So kita kena fikir, kena menyimpan lah. Betul. So kita simpan, menabung. Kalau dulu tak ada, kita tak tahu ASB, tak apa, kita masuk apa. Dulu masa saya kecil, masuk duit dalam tabung buluh. Betul tak? Tabung ikan ke apa kan. Lepas tu dah penuh, kita pecah, kita simpan dekat dulu pejabat pos rasa saya. Betul. So kita menabung, kita amalkan habit tu. Habit untuk menyimpan. Apa-apa duit banyak mana, sikit mana, kita kena menyimpan. Betul. So katakan 4 tahun kita di universiti. Kalau kita simpan RM100 sebulan, setahun dah berapa? RM1,200. Betul tak? Kalau 4 tahun berapa? Betul. 4,800. Itu tak masuk dividen, ada sikit lagi. Betul. Lebih RM5,000. So that is what happen. Kalau kita simpan. Cuba kalau Taizo ingat, kalau kita tak buat langsung, mana pergi duit tu? Tak tahu kan. Habis segitu je kan. So bila you keluar universiti, katakan you keluar universiti, you dah ada RM5,000. So you boleh sustain. So you boleh guna duit yang you menabung ni. Betul. Tak habiskan semua. Sementara mencari pekerjaan, you ada duit perbelanjaan poket sendiri. Duit poket sendiri, you tak susahkan, tak payah minta ibu bapa, tak apa. So you ada duit untuk nak menunggu untuk dapat kerja. So itu satulah habit yang kita perlu terapkan. Tak semesti duit ni kalau banyak mana pun memang tak cukup. Betul. So kita kena menabung. Maksudnya kena mungkin kadang-kadang tu ada yang jenis dah melabur kan. Jangan gunakan duit pokok yang kita melabur tu. Kita boleh makan duit dividen yang kita dapat tu kan. Kita boleh keluarkan sebagai contohlah, kalau kita dapat ada pelaburan RM5,000, contoh mungkin kita ada dapat dividen katalah RM200 contoh kan. So kita keluarkanlah RM200 tu boleh kan. RM5,000 tu kita kekalkan dalam tu, begitu. Boleh. Kalau kita tak perlu, tak payahlah keluar Taizo. So biarlah 200 tu, biar dalam tu dah jadi RM5,200. Betul.
tahun depan bila kita nak bayar dividen, nak kira dividen, kita akan kira pada jumlah 5,200. Ya, betul. Itu dia beranak lagi banyak. So lebih baik menyimpan, tak payah keluar walaupun So, ada dividen sebagainya betul. Kalau kan. tak perlu, tak terdesak, Betul. biar je lah dia dalam tu. Bila kita guna, bila kita betul-betul memerlukan dalam waktu kecemasan. Macam COVID ni kita Betul, tak ada betul. kerja. Ada kan kalau duit. Kalau kita tak simpan, Betul. apa nak jadi? Betul. Macam tu. Kadang-kadang tu minta duit mak bapak di kampung. Kadang-kadang kita tak tahu kan. Betul. Bila ni jadi kita kena simpan. Macam Mbak kata Puan Nori tadi, kita menyimpan. Lepas tu duit dividen tu pun jangan kita keluarkan sebab kita hanya ada had maksimum sampai 200,000 kan untuk kita menyimpan. Tetapi kalau kita dividen bertambah, dia akan lebih pada tu boleh betul, kan? Betul. Dengan syarat duit dividen lah. Maksudnya jadi bertambah-tambah tu kan. So kalau kita tak simpan duit dividen tu, kita tak nampak pelaburan kita bertambah. Betul. Dia akan stagnan. Betul. Macam Taizo kata, dah simpan 5,000, dapat dividen 200 keluar. Tahun depan dapat lagi dividen keluar. So duit you tak akan berkembang. Tak beranak lah. Dia jadi 5,000. Sebab bayaran dividen akan tergantung kepada berapa banyak yang kita simpan kan Puan? Betul. Bukan dikira pada pokok yang kita simpan. Saya betul, kan? nak bagi tip dekat Taizo. Okey, macam mana tip nak jadi orang kaya? Jadi jutawan. Sebab ramai yang saksikan ni sebenarnya dia nak jadi jutawan kalau simpan duit dalam ASNB. Okey. Kalau nak, semua orang nak jadi jutawan kan? Ya, betul. Okey. Kalau bila kita nak jadi jutawan, kita semua nak, siapa tak nak kaya? Kalau simpan duit dalam ASNB ni boleh jadi jutawan ke Puan? Kalau simpan, kalau rajin menyimpan, memang boleh jadi multi-million. Okey. Katalah ada RM200,000 kita simpan maksimum lah RM200,000. Agak-agak kalau Puan boleh kira kan, Puan ada kalkulator yang boleh kira kan. Berapa tahun agaknya saya boleh capai tahap saya boleh jadi jutawan Puan? 200,000? Daripada 200,000 saya maksimum kan. Berapa tahun agaknya? Saya simpan dalam tu tiba-tiba dah 10 tahun mungkin. Memang confirm saya jutawan. You nak, okey, saya buat macam ni lah. Macam mana? Taizo nak jadi jutawan kan. Ya, betul. Sekarang mungkin kata nak ada 200,000 sekarang nak jadi jutawan. Betul. Okey, saya kata kalau tadi saya baru je kira-kira ada kru tadi kata, Puan saya nak jadi milioner tak? Nak kata. So saya pun kira-kira lah. Saya kira. Lepas tu dia kata, okey, umur dia berapa? Kalau muda ni bagus. Jadi kena sebab mula daripada dalam muda lah. dari muda. So umur dia tadi tak silap saya 25 tahun. Okey, itu waktu orang mula bekerja. Betul. So saya dah kira tadi dah melalui kalkulator ni, dia financial calculator, dia umur 25. Dia kata saya assume katalah pulangan tu pada kadar katalah 5%. Ni kadang-kadang dia 4, 5, 6 betul. dia akan ni. So kita averagekan pada 5%. Tadi saya kira berapa dia perlu menyimpan setiap bulan. Okey. Kalau umur 25, saya tak silap saya tadi RM922. Untuk sampai usia berapa? 25 hingga ke 60 tahun. So maknanya kalau sekarang ni rasa perit sikit lah 900, betul tak? Tapi kalau you mampu sekarang, tahun-tahun kemudian you lagi mampu sebab you ada increment, mungkin you ada promotion atau you dapat kerja baru lebih kan. So maknanya dia achievable. You boleh. Tapi kalau you rasa dia kata Puan banyak sangat 900. Okey, kita start small. Kita kata okey, target I mesti ada 500,000. So maknanya dalam 500 je Taizo. RM500 Tapi sebulan. cuba fikir kalau you kata banyaknya maknanya 500. Kalau kita selama ni mungkin kita nak pakai kereta mewah yang mahal tu kan, lebih baik kita pakai kereta kecil supaya kita dapat melabur kat situ, kita bayar kereta sebab perjalanan kalau dari segi pergerakan kita, kelajuan kita 110 km sejam je. Betul kan? Bukan boleh pergi jauh, bukan boleh pergi laju sangat pun kan. So kita kena fikir, okey, semua orang nak jadi jutawan. Kalau kata okey saya tak mampu nak simpan 1,000 sebulan, umur saya 25. Tak apalah Puan, saya nak simpan half 500. So lebih kurang saya ada setengah juta, 500,000 kan. You kena ingat kalau you bekerja, you ada EPF kan. So mungkin EPF you ada mungkin 500,000, 300,000. So you bila you campur dengan simpanan sekarang ni, probably you will be a millionaire ataupun you ada beratus ribu lah. Betul. Kalau tidak, saya fikir kalau tak buat macam ni,
you dah kerja berapa tahun, mana pergi duit you? Betul, betul. Puan, ini bercakap pasal menjadi jutawan ni kan. Ramai yang nak jadi jutawan, tapi bila dia nak jadi jutawan ni kan, dia tak guna instrumen ASB pun. Dia banyak guna yang pelaburan-pelaburan haram tu, Puan. Macam mana, apa pandangan Puan? Sebab dia kata itu yang cepat dapat duit, Puan. Oh, jangan. Dalam ada risiko ke? Macam mana, Puan? Dalam pelaburan ni apa-apa pun dia ada risiko. Ya. Okey, ASB ni satu instrumen yang nak kata risiko dia sangat rendah. Tapi kita kan manusia tak sabar. Betul. Nak cepat je, kalau boleh masuk duit hari ni, besok dah nak kaya. Betul. So itu memang ada instrumen yang mungkin beri pulangan yang tinggi, tetapi risiko pun tinggi. Macam tadi sebelum ni kita ada cakap pasal pagi tadi instrumen pelaburan, kalau Taizo dengar NFT semua tu, saya speaker tu kata instrumen yang berisiko tinggi ni, dia kata apa tahu, saya quote balik, dia kata kerugian pasti, keuntungan rezeki. Saya quote dia balik tadi. Kerugian pasti, keuntungan tu rezeki. Maknanya dia risiko dia risiko tinggi. sangat tinggi. So risiko tinggi maknanya you mungkin boleh dapat keuntungan banyak. Betul. Tetapi you boleh juga kerugian. Tetapi kalau you seorang pelabur yang kata tak nak ambil risiko, tak nak pening, tak larat nak ambil Betul. tak nak tahu yang duit you kurang, harga turun nanti kena heart attack kan. So you boleh letak ASB ni satu unit amanah yang sangat selamat. Betul. Instrumen-instrumen yang selamat. Kalau you tahu you letak banyak tu tidak akan berkurang, tapi dia bertambah. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan kan. Dan yang penting sekali, Puan, mungkin ada yang tak tahu juga, sebenarnya ASB ni adakah dijamin oleh kerajaan ke apa ke? Kalau berlakulah sesuatu kan. Ya. Kalau macam pelaburan-pelaburan yang kata luar jangka, yang apa kata tadi, keuntungan kerugian pasti, keuntungan tu tadi, rezeki Mas, kan. kita quote, NFT yang itu memang tadi. tak ada apa-apa jaminan kan, Puan. Tapi kalau ASB ni macam mana pula? Ada jaminan ke, Puan? Dia harga dia dijamin pada RM1 lah. Okey. So dia tak ada ni, dan juga Takkan berkurangan daripada dia RM1? tidak. Walaupun apa berlaku pada ekonomi kita sekalipun. Tidak. Yang kalau apa-apa Alhamdulillah. berlaku Turun naik ke? turun naik sebab Kalau macam emas contoh, emas pun ada masa turun naik, tak turun ada. naik dia Sebab kan. itu saya kata ni ASB ni ialah unit amanah harga tetap. Dia tetapkan satu unit RM1. Dia takkan turun harga. So cuma yang kata nak turun naik, kalau tadi Taizo tanya kalau ekonomi turun naik, Ya, cuma betul. yang membezakan ialah pulangan tu. Dividen. Dividen tu sama ada tinggi rendah ke, bukanlah tinggi rendah, kita kata banyak mana berapa kadar dia bayar. Tapi setakat ni Taizo, pulangan dari ASB ni dia melebihi pulangan ataupun interest ke atau keuntungan Betul. tinggi daripada simpanan di bank. Lebih tinggi sebenarnya. Setakat ini. Sebab ramai yang tak tahu mungkin kan. Dalam pelaburan ASB kita tidak boleh guarantee. Saya tak boleh kata tahun depan nak bayar 6%. Tak boleh. Sebab dia bergantung kepada performance of the fund. Sebab you kena tahu, sebab bila orang melabur dalam ASB, duit yang PNB terima diniagakan di bursa saham, di syarikat-syarikat di luar sana. So dia bergantung kepada keuntungan syarikat-syarikat yang kita melabur. Dan berapa dividen kita dapat dari pelaburan yang PNB buat di syarikat-syarikat yang kita laburkan duit lah. So, seingat Puan lah sebenarnya kan, berapakah yang paling tinggi dividen yang pernah diberikan oleh ASB? Melebihi 10%. Wow, Alhamdulillah. Jadi kena pastikan anda masuk ke dalam pelaburan ASB kerana jaminan tu paling utama kan. Masa dulu. Sebab kita kena tengok keadaan berbeza dulu dan sekarang kan. Dulu portfolio dia pun tak besar, sekarang dah besar kan. So tapi yang penting sebagai pelabur lah, kalau macam saya kan, especially kan macam orang yang nak bersara, kalau orang nak bersara, kita tak nak duit kita berkurang kan, sebab kita dah tak ada gaji. So Betul. kita kena simpan duit di tempat yang selamat. Kerana kita tak tahu bila kita perlukan duit tu. Kalau kita letak di instrumen yang risiko tinggi, kita tidak tahu sama ada duit yang kita laburkan kita boleh dapat balik atau tidak. Alright. Okey, terima kasih kepada anda yang terus menyaksikan live kami dari Facebook Amanah Saham Nasional Berhad untuk Festa Labur PNB at Home bersama dengan saya Tiwazi Otazu Zender, dan juga bersama
bersama dengan Ketua Jabatan Unit Holders Communications and Financial Education ASNB iaitu Puan Siti Norila Syamsul Bahari. Berkenaan dengan ASB ni kan. Sebenarnya kalau ikutkan pada teks saya punya soalan ni agak berbeza daripada apa yang saya tanya. Tetapi saya bertanya atas dasar saya ni sebagai orang biasa. Orang yang baru bermula untuk melabur dan sebagainya kan. Okey, Puan, tadi Puan ada cakap kan, beza di antara kita menyimpan di bank dan juga beza di antara kita menyimpan di ASB. Puan kata ASB ni lagi tinggi daripada kita menyimpan di bank. Setakat ini pulangan ya. Pulangan dia. Mungkin Puan boleh ceritakan sedikit tentang perkara itu. Okey, kalau kita tengok sekarang kalau kita simpan duit dalam akaun simpanan kita sangat sedikit dia punya pulangan kan. Dan saya tahu kalau kita bandingkan ciri yang sama, kita boleh bandingkan semacam ASB ni kita pakai benchmark dia, tanda aras dia performa FD rate. So sekarang ni kita tengok FD rate di bank tidak lebih dari 2% kan, 1.7, 1.8, tetapi pada tahun lepas macam kita mampu bayar lebih daripada fixed deposit punya rate. So rugi kalau kita biarkan je duit kita dalam bank tak buat apa. Baik kita masukkan dalam SB sebab dia pulangan akan lebih tinggi. dia menjana pulangan yang lebih kompetitif dari simpanan biasa di bank. Dan paling istimewa adalah amanah saham Bumi Putra. Yes. Betul, ASB itu yang paling orang kata kita boleh kongsikan bersama. Kebaikan-kebaikan ASB ni kan, ada ASB 1, ada ASB 2, ASB 3. ASB 3. Yang tu sebenarnya ramai juga yang tak apa nak faham. Jadi kalau saya baru nak buka akaun, saya sepatutnya masuk ke ASB 3 ke ataupun ASB 2? Okeylah, macam ni saya kata. Kalau baru nak buka akaun, buka ASB 1. Kita tak panggil ASB 1, ASB aja. Buka ASB tu. Tapi Taizo boleh buat macam, kadang-kadang saya pun buat, saya buka ASB biasanya kata satu lah ya. Okey, betul. Okey, itu saya punya dana persaraan. Masuk-masuk jangan keluar. Boleh juga. So ASB 2 mungkin Taizo kata tak nak usik sayang. So bukalah ASB 2, mungkin Taizo nak pakai, okey, ini ASB 2 ni saya untuk reserve, untuk saya nak kahwin ke, saya nak pakai untuk pergi haji ke, atau buat apalah, tak kisahlah. Apa-apa objektif kan. Kita nak separate kan, macam budget lah kan. Kita boleh gunakan ASB 2 dan satu ciri kelebihan ASB 2 ialah kita boleh menggunakan duit EPF kita dari akaun 1 untuk masuk ASB 2. Itu kelebihan dia. Kelebihan beza antara ASB tadi dengan ASB 2, kita boleh menggunakan duit EPF akaun 1 untuk melabur dalam ASB 2. Okey, itu mungkin ramai yang tak tahu kan. Cara-cara bagaimana tu, nak isi borang macam mana tu daripada KDRSP kita nak keluarkan masuk kepada ASB. Tu dia boleh buat online dekat iAccount. Sekarang ni semua dah digital. Kalau dulu ada borang nak thumbprint, hantar borang ke sana sini. Sekarang masuk je dekat iAccount, EPF, dia boleh transfer daripada akaun 1 kepada ASB 2. Produk-produk ASB. Okey, itu mungkin ramai yang tak tahu. Jadi kepada anda, ambil peluang ni sementara nak tunggu 10,000 kita nak keluar ni kan. Puan tahu kan sebab kalau boleh simpan lah kan. Kalau boleh yang 10,000 keluar tu, apa kata kalau kita masuk ke dalam ASB? Boleh. Kalau kan? Tu lagi bagus, janganlah belanja. Jangan belanja kan. Masa perlu saja. Sebab ASB ni kita boleh juga kalau betul-betul waktu terdesak kan, kita masih lagi boleh keluar kan. So Puan, kita kena amalkan tabiat sihat. Jangan nampak yang tu dulu kalau susah. Tak, jangan cari usaha tempat lain. Jangan nak habiskan duit tu. Selagi ada duit nak habis, janganlah. Betul. Kita kena simpan, kita kena fikir untuk kecemasan. Masa depan kita kan. Dan Puan, kalau bercakap pasal ASB 1, 2, 3 tu kan, sebenarnya dividen ataupun pulangan dia sama ke ataupun ada beza? Dia ikut performance of the fund. Dia ikut sebab setiap dana dia ada aset dia yang berbeza. So depends on di mana duit dia pelaburan tu dibuat. So dia berbeza. Dia tak sama. Maksudnya dan setiap ASB tu, ASB 1, ASB 2 tu lain. Semua dia punya ni maksimum dia 200,000 sepanjang kita. Tidak. Oh tidak, macam mana tu? Sebab ASB dengan ASB 2 memang ada limit 200,000. Betul. Tapi untuk ASB kata dulu 3 tu nama dulu dia Amanah Saham Didik. Kita tukar nama untuk ASB. Kanak-kanak ke atau macam mana? Untuk orang dewasa. Tak kisah. Dewasa boleh, kanak-kanak nama je Didik. So kononnya kita bolehlah guna tu untuk simpan, untuk education ke. Tapi boleh saja. Orang tua pun boleh buka Amanah Saham Bumi Putra 3 yang nama dulu dia Didik. Tahu tak Amanah Saham Didik tu
atau ASB 3 ni, Taizo nak masuk banyak mana pun boleh. Dia tak ada had. Oh, tak ada had. Tak ada. Tapi pulangan dia macam mana puan? Sebab kami nak tahu pulangan dia. Kompetitif. Sangat. Setakat Setakat ini. ni berapa pulangan dia? Setakat okey. ni dia melebihi kompetitif daripada simpanan di bank. Okey. Dan pengumuman untuk ASB 1, 2 dan 3 tu biasanya dibuat pada Dia bulan every berapa? quarter dia lain-lain. Dia ikut fund. Okey, macam kalau yang saya dapat tahu juga, kalau ASB ni baru-baru ni saja baru diumumkan. Biasanya pengumuman akan dibuat pada awal bulan macam mana? Bulan 1, bulan 2, bulan 3? Dia macam ASB bulan 12 lah. Bulan 12. Okey. So, Kalau ASB 2 dan 3 biasanya bulan berapa tu? Dia ada macam March, dia ada ASB 2 kan. Betul. Dia ikut dia pada financial year end dia. Okey. So kita penuhkan ASB, kita simpan. So bila kita dah bersara atau bila dia Betul. ada pulangan daripada pulangan daripada setiap dana itulah. Okey. Dan puan, tentunya bila kita bercakap tentang ASB ni, ramai mungkin dah tahu, dah faham tentang apa kepentingannya ASB dalam kehidupan kita kan. Sebenarnya untuk membantu kita waktu kita sukar. Kita pun tak tahu, dalam masa PKP pun ramai juga yang mungkin terkesan kan. Jadi kalau ada simpanan tu boleh juga membantu kan. Betul tak puan? Betul. Okey, dan kita juga bercakap pasal yang terbaru ni. Saya dapat tahu ada My ASNB puan. Ya, Apa itu benda tu? aplikasi app. Itu Dia apps app. dekat Android dan juga Betul. dekat Apple. Betul? Okey. Apa sebenarnya My ASNB tu? Itu aplikasi untuk buat transaksi unit amanah SMB. Okey. Di apps ni di mana Taizo boleh tengok baki hari-hari, boleh tengok berapa duit dalam tu. Okey. Boleh buat transaksi, boleh masuk duit dalam tu. Masuk duit pun boleh? Boleh. Dia akan okey. dia real time dia real time. Kalau Taizo nak masuk buat pelaburan tambahan dalam My SMB tu, kata masuk SB, Betul. dia akan pergi ke kata M2U ke Clicks ke. Okey. Lepas tu dia akan debit account kita di bank terus masuk dalam ASB. Dan terus baki kita bertambah Okey. real time. Okey, memang orang kata instant transfer lagi je. Yes. Lepas tu dalam tu dia akan juga kita boleh tengok berapa kita punya pelaburan dalam unit-unit amanah SNB dan nanti kat situ dia tanya okey berapa lagi kita boleh masuk. Okey. Baki unit boleh dibeli. Dalam tu ada. So banyak ciri-ciri dan Taizo boleh tengok situ statement pulangan daripada unit-unit amanah. Taizo boleh buat switching kan. Kata account ni ke sini, tapi kebanyakannya ramai orang menggunakan MySMB ni untuk membuat pertambahan sebab kalau tidak susah sikit lah nak pergi ke bank kan. Betul. Nak parking. Lepas tu sekarang ni kita kena buat appointment. Betul. So sangat mudah menggunakan aplikasi MySMB ni kerana kalau dia punya tip nak masuk duit untuk dapatkan dividen untuk deposit tu, kita kena masuk sebelum atau selewat-lewatnya 1 hari bulan. Baru jumlah tu akan dikira untuk pengiraan dividen. Selewat-lewatnya 1 hari bulan. Kalau boleh akhir bulan lah. Kadang-kadang mungkin kalau bulan 2 tu ada 28 hari bulan 2. Masuk duit dapat gaji je terus masuk. Maksudnya terus masuk tu kita boleh macam auto debit ke puan? Yalah. Boleh juga. Di dalam MySMB tu ada ciri-ciri auto labo. Oh, dipanggil sebagai auto labor. Automatic. Labor automatic. Maknanya apa? Dia macam standing instruction. Dia panggil ataupun orang biasa panggil direct debit. Betul. So kita sign up untuk auto labor tu. Kita katalah kita nak duit kita dipotong dari akaun bank pada katalah 25 ke berapa hari bulan yang ada dalam tertera kat situ. Kita pilih dan setiap bulan sistem akan potong duit akaun kita dan terus masuk ke ASB. So dengan cara tu kita tidak ketinggalan untuk melabur. Okey. Ada juga mungkin ada yang nak buat potongan gaji ke apa puan, ada ke cara direct macam tu? Kalau kita macam katalah di swasta kan, kita nak buat outstanding instruction supaya kita buat potongan terus kepada ASB ataupun kita kena melalui MySNB tu auto labor macam boleh tu. Macam kita boleh pergi kat majikan dan kita boleh kata kita nak masuk ASB boleh. Tapi dia akan kalau kita buat terus majikan dia akan appear lah kan kat payslip kita. So ataupun kita boleh gunakan auto labor ni potong dari akaun yang mana gaji kita masuk. So kira macam potong gaji lah juga kan. So tiap-tiap bulan dia akan masuk. Sebab serendah RM30 sehari iaitu
lebih kurang RM1 sehari lah. Oh, So minimum kalau untuk auto auto labo labo tu kena RM30 minimum dia. So kita buat sangat rendah. Tapi sebenarnya bila kita ada auto labo ni, kita tak perasan bila duit kita dipotong berbanding kalau kita nak keluarkan duit sendiri. Betul tak Puan? Kira macam belanja lah Belanja kan. yang tanpa disedari. Kalau saya pula jenis kalau macam saya nak keluar duit selepuk macam tu, saya rasa macam duit tu keluar. Yes. Tapi kalau dah potong macam tu siap-siap, saya tak terasa sangat. Betul tak Puan? betul. Baik buat lepas ni kan. Wajib ramai-ramai kena buat. Adik-adik kita, ibu bapa yang Kira sedang RM1 sehari lah kot kan. Betul. Sebab benda tu sangat baik untuk masa depan kita kan Puan. Okey, dan bila bercakap pasal auto labo ni, ada lagi soalan-soalan. Mungkin ada kita nak baca soalan daripada penonton-penonton pun tak boleh nak baca dekat sini. Saya nak cakap tadi. Okey, apa dia? Puan? Tadi kan Taizo kata RM30 tak rasa kan. Betul. Okey, tahu tak kalau Taizo buat auto labo RM30 sebulan mulai sekarang lah ya. Dalam masa 5 tahun. Okey. Dalam masa 5 tahun kata average pulangan 5%. Katalah betul. saya nak buat dia. Rasa-rasa berapa aja? RM30 kali RM30 12. sebulan sehari RM1 12 kan. jadi RM360. RM360 kali 5, 36. Saya ni matematik kurang. Okey, dia dalam RM2,000. RM2,000. So kalau saya suka menggunakan ESB ni sebagai satu simpanan. Saya nak mengajak ibu-ibu di luar yang mana ada anak yang nak bersekolah, yang akan ke universiti. Kalau lahir je kita buatkan dia buka akaun SB, lepas tu mak dia buat auto labo. Saya tahu kalau kita buat RM50 ya sebulan, boleh tak rasa RM50? Banyak ke sikit? Untuk Sikit seorang kan? anak? Tak boleh banyak sangat. kan? Betul. So RM50 saya dah kira dalam masa 17 tahun. Kenapa saya pakai 17 tahun? Sebab 17 tahun form 5. Habis sekolah. Tadi ingat berapa? Kita rasa RM50 kalau kan? RM50 So RM16,000. RM16,000 Ada kadar saya boleh kira lepas lah 5%. bayar duit nak pergi Of ke course. belajar ke So, peringkat lebih tinggi. Kita dengan tak sekali kita biarlah kita tutup Betul. mata, kita buat auto labo, kita cukup RM16,000. Kalau taruh 100, Betul. selalu kalau satu anak okey Lebih je pada tu 100 kan, boleh. 200 pun boleh. Ayah bagi 100, mak bagi 100 dah 200. Kalau 100 50 pun berapa? Tadi RM16,000 Tanpa kita RM50. sedar. Kalau 100 RM32,000. Wow. Enough kan? Betul. Cukup untuk universiti. So Betul. tidak perlu ambil pinjaman. Betul. So itu tak termasuk duit raya anak, duit dapat A, nenek bagi. Betul. So boleh mencapai RM40,000 tu. Apa saranan Puan yang kadang-kadang tu mungkin ada ibu bapa yang kata lah tak boleh lah, susah lah, tak cukup lah, inilah apalah kan. Apa saranan daripada Puan sebenarnya? Kadang-kadang tu iyalah dia cuba mengelak, tetapi untuk benda-benda lain, bermewah-mewahan, pergi melancong dan sebagainya kan, dia boleh pula. Okey, soalan dia tak cukup nak melabur. Sebenarnya kita kena melabur dulu. Baru kita tahu. So kita kira lah macam kira macam duit tu tercicir ke, macam kita dah pergi beli apa-apalah RM50. Itu dulu. Okay. Baru kalau kita nak tunggu dah habis bulan, dah habis belanja, dah belanja-belanja baru fikir nak melabur, memang tak pernah cukup. Ya, Sebab betul. selagi kita tengok ada duit dalam akaun kita, kita akan pergi keluarkan duit, Kejap ada kan sale lah, Betul. keluar, ada apa 11-11, 12-12 ke apa, kita akan keluar. Selagi kita dia macam selagi kita tengok ada duit, kita nak belanja. Tapi sebenarnya kita kena buat pelaburan ni sebagai perbelanjaan yang pertama bila kita dapat gaji. Kalau boleh jadikan dia sebagai simpanan tetap kita setiap bulan tu, susah Perbelanjaan, macam mana pun betul, mesti. kita tetap masukkan. Betul. Kita jangan anggap kalau kita anggap simpanan mungkin kita rasa macam slow sikit, tapi kita anggap dia sebagai belanja tetap. Betul. Betul lah Puan? Betul. Dan Kadang-kadang psikologi kita ni kena ubah juga kan. nanti Daripada simpanan tu kita kena belanja. Ni wajib ni. wajib Betul tak, simpan. Sebab kita kena fikir. Kalau kita emergency, kita nak pakai duit macam mana? Betul. Mana nak dapat duit? Mana nak cari duit? Macam kita dah beli barang, kita tak boleh convert jadi cash. Betul. Sebab mungkin ramai juga yang risau bila kita masuk dalam ASB ni Puan kan. Macam Puan cakap di awal tadi, sebenarnya nak keluar tu mudah. Tetapi dia menganggap bahawa bila dah masuk ASB tu berbanding kalau bank-bank lain, kita cocok je. ASB tak ada kad kan? Tak ada debit card kan? Tapi dia boleh orang kata mengurangkan risiko untuk kita mengeluarkan lebih kerap lah. Betul tak Puan? Sengajalah kita nak suruh. Dia pelaburan, dia bukan simpanan. Okey, So kalau pelaburan ni kita kena
simpan lama. Okey. Tapi kita boleh je keluar duit tu. Kita boleh online pun kita boleh Maksudnya keluar. instant transfer tu tak ada masalah. Ah. Cuma kita kurang menggalakkan Kita nak- untuk mudah-mudah keluar. Sebab tu kita nak tak ada kad galakkan debit. orang keluar masuk. Sebab bila you masuk SB, masuk baru je potong gaji, besok dah pergi kat bank keluar. Betul, Dia betul. merugikan. So kita kena disiplin diri kita. Duit yang kita rasa kita nak pakai, kita biar je kat bank supaya kita boleh keluar melalui ATM. Tapi kita Betul. kena put aside, kita kena ketepikan untuk pelaburan. Lagipun istimewanya kalau kita masuk dalam ASB ni, dia akan bayar dividen dikira daripada 1 hari bulan kan Puan? Betul tak? Dia kalau dividen, pengiraan dividen. Pengiraan Macam mana dia kira? Dia kira sebab bukan ramai yang nak tahu juga kan. Okey, dia nak kira bila kita kira dividen ASB, kita akan tengok baki minima setiap bulan daripada 1 hari bulan sampai hujung bulan. So kata 1st January sampai 31 Januari, tengok mana yang terendah. Okey, simpan. Alright. Okey, Januari punya terendah banyak ni. February terendah bila? Okey. March untuk 12 bulan. So saya dah ada minimum balance Januari sampai Disember ada 12 minimum balance kan. Kita campur, kita bagi 12. So kita dapat purata baki minima dalam 1 tahun tu. So bila kita dah dapat purata average, baru kita kali dengan kadar pengiraan dividen. Itu sebenarnya cara pengiraan Sebab dia. itu saya kata masuk selewat-lewatnya 1 hari bulan. Janganlah tunggu 1 hari bulan tiba-tiba Baru nak masuk. offline ke, Betul. dah rugi kan. Betul. So kita dapat gaji 25, 27 Terus masuk. terus masuk supaya baki pada 1 hari bulan depan tu dah Betul. termasuk tambahan yang kita buat tadi. Itu yang paling itu dia istimewa. punya. Tapi kalau dalam My ASNB tu memang tercatat ke benda tu Puan untuk tiap-tiap bulan Ada tu? dalam Kiraan dalam tu. kita punya Sistem. banyak dalam informasi ni dalam portal kita, dalam kita punya informasi ni semua ada dalam tu. So kita kena jadi pelabur bijak. Kita kena tahu bila kita nak memaksimumkan kita punya pelaburan. Betul. Puan, nampak gayanya masa juga mencemburui Dah habis kita. dah. Nak habis dah. Cepatnya. Tinggal lebih kurang berapa minit saja lagi ni Puan. Okey, mungkin kata-kata daripada Puan Siti Norilah. Mungkin yang baru saja menyaksikan kami secara live, saya Tiba Zee Zender bersama dengan Puan Siti Norilah Syamsul Bahari, iaitu Ketua Jabatan Unit Holders Communication and Financial Education ASNB. Bersama-sama dengan anda pada petang ni. Kita live di Facebook kan Puan. Kalau ada nak follow IG Puan ada ke? Kadang-kadang kena promote. Tak ada. Follow IG, follow SNB, Facebook, Follow SNB. follow Okay. Alright, mungkin ada kata-kata daripada Puan kan tentang ASB ni. Apa istimewanya? Kenapa perlu masuk ASB seawal usia baru 1 hari, keluar-keluar je dah ada my kit. Dah ada nombor, kita dah boleh dia tak panggil mencarum tetapi panggil sebagai melabur melabur kan. Okey, apa kata-kata Puan kepada semua para penonton? Okey, saya sarankan semua orang lah simpanlah simpanlah duit kita. Kita cari susah, kita kena setiap bulan kita kena simpan duit kita untuk digunakan masa kecemasan. Betul. Kalau dalam perancangan keuangan ni, Taizo saya nak tanya, setiap orang mesti ada simpanan sekurang-kurangnya 6 bulan gaji dalam simpanan. Betul? Sama ada mana-manalah tak kisah, tapi kalau simpan kat ASB lagilah bagus kan, berdapat jana pendapatan, dividen. So itu ialah basic perancangan keuangan. Itu 6 bulan yang itu kalau tak ada berlaku apa-apa. Itu Tapi kalau ada PKP 2 tahun Puan, adakah 6 bulan tu cukup? Tak cukup kan? Sebab dulu kita tak ada benda-benda macam PKP ni. So betul. kita ingat 6 bulan, lepas 6 bulan kita boleh dapat kerja baru. Betul. Tetapi bila kita mengalami PKP ni berapa tahun. Betul. So kalau kita rasa benda ni akan berlaku, maknanya kita kena ada simpanan lebih kurang sekurang-kurangnya 2 tahun gaji. Betul. Kalau apa-apa berlaku lagi Betul. kan, kita doakan agar benda itu tidak berlaku. Tetapi sekurang-kurangnya jadi pengajaran kepada semua kan. Sebab banyak company yang terlibat, banyak individu yang terlibat yang bekerja kan. So kita kenalah berhati-hati bila membuat pelaburan. Betul. Kita kena tahu, kita kena ambil tahu apa pelaburan yang kita nak melabur, dan kita jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang yang kata pelaburan tu kadang-kadang yang mengajak tu bukan orang lain pun saudara. Betul. So Bukan kita kena tahu. orang yang kita kenal yang mengajak Tapi tu kita Puan. kena tahu, kita kena buat research sikit sama ada
pelaburan tu sah ke tidak. Betul. Tapi kalau tak nak pening, masuk je dalam ASB. ASB. Itu yang paling mudah. Terima kasih kepada Puan Siti Norila Syamsul Bahari, Ketua Jabatan Unit Holders Communication and Financial Education ESNB yang sudi bersama dengan Taizo Zender untuk Festa Labu PNB at Home pada petang ini merupakan hari yang terakhir dan kejap je lagi insyaAllah saya juga akan bersama dengan Imam Muda Ashraf. Kan Puan? Okey, dan kata-kata terakhir daripada Puan kepada semua penonton-penonton di live Facebook kita pada petang ni. Jadilah pelabur bijak dan jangan lupa menabung atau melabur dengan Amanah Saham Nasional Berhad. Terima kasih Puan Nori. Kerana sudi bersama dengan Taizo Zender petang ni kan, sekurang-kurangnya dapat juga saya tahu tentang ASB ni apa yang bagus, apa yang menarik tentang ASB ni dan kenapa kita perlu melabur dalam ASB. Sekian, terima kasih.